lebih lanjut mengenai pengajaran yang dapat diambil dari kes pembatalan penyawataan HSKLU dan bagaimana kita dapat mengelakkan berlakunya ketidakadilan persekitaran yang serupa di tempat lain. Ini sejajar dengan hasil kajian Internews melalui Internews punya IEA ataupun taksiran ekosistem maklumat, Information Ecosystem Assessment yang kami lakukan tahun lepas, di mana kami mendapati kurangnya perundingan dengan orang asli dan komuniti lain yang terpinggir mengenai set data yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan mereka menjadi penghalang ataupun menghalang mereka daripada menyerta secara aktif dalam meningkatkan akses maklumat. Isu ini menonjolkan permasalahan masyarakat setempat dan masyarakat orang asli yang terkesan dengan isu-isu alam sekitar dan usaha mereka untuk membantah projek melalui gerakan akar umbi dan juga berkempen. Webinar ini juga untuk mengenal pasti jurang yang ada dalam dasar dan kelompongan maklumat mengenai demokrasi alam sekitar di Malaysia dan memahami bagaimana ini mempengaruhi penyertaan orang ramai dalam membuat keputusan. Itu saja dari saya. Saya ingin pas balik kepada Sherin yang merupakan moderator kami untuk hari ini. Saya bagi Sherin untuk memperkenalkan dirilah untuk supaya para hadirin hari ini dapat mengenali dengan lebih lanjut dengan Sherin dan juga pencapaiannya yang saya rasa saya kagum sendirilah. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Nadia atas penjelasan panjang lebar mengenai Internews Malaysia. So, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Shirin Abigail Ajani dan saya merupakan seorang orang asli dari suku kaum Temuan dan saya berasal daripada kampung orang asli Bukit Lanjan yang telah dimodernkan dan diurbankan pada awal tahun 2000. Sekarang ini saya sedang melanjutkan pengajian saya di Universiti Malaya dalam jurusan undang-undang. Di samping saya juga telah berjaya mengasaskan projek mahasiswa orang asli pada awal tahun ini yang bertujuan untuk menjadi sistem sokongan kepada rakan-rakan orang asli yang sedang menyambut pelajaran di universiti. Oleh itu, dengan ini saya ingin memperkenalkan barisan panelis untuk program hari ini. Panelis kita yang pertama ialah Encik Mustafa Along. Beliau merupakan aktivis hak orang asli yang berusia 34 tahun dan merupakan pengasas jaringan Kampung Orang Asli Kelantan, JKOAK, iaitu sebuah organisasi orang asli di Kelantan. Beliau memulakan perjalanannya dalam dunia aktivitis sejak berusia 21 tahun pada tahun 2008 dan menubuhkan JKOAK pada tahun 2010. Dan beliau amat terkenal kerana beliau sangat berperanan aktif dalam memimpin gerakan akar umbi Temiar di Gua Musang dalam perjuangan mereka mempertahankan hak tanah adat mereka. Di samping itu, beliau juga merupakan setiausaha JKOAK dari tahun 2010 dan 2011 dan 2014 hingga 2015 sebelum menjadi Presiden JKOAK sekarang. Beliau juga dikenali kerana telah ditangkap sebelum ini beberapa kali dan sedang menghadapi beberapa pertuduhan di mahkamah kerana usaha sekatannya masuk ke kawasan orang asli yang masih berjalan. Dan beliau bukan sahaja memperjuangkan isu hak tanah orang asli, malah beliau amat prihatin terhadap isu pendidikan, kesihatan dan pembangunan orang asli. Bagi panelis kita yang kedua pula, kita ada Puan Rosnah Senin, iaitu seorang orang asli daripada suku kaum Temuan, berumur 40 tahun dan menetap di Kampung Orang Asli Busuk Baru. Beliau juga merupakan ahli kepada MPP KOA dan juga beliau memegang jawatan sebagai setiausaha untuk menyumbang bakti bagi masyarakat orang asli. Lokasi kampung beliau adalah berdekatan dengan hutan simpan Kuala Langat Utara dan beliau sentiasa berterusan memastikan keadilan terhadap hutan langat. Prinsip beliau adalah masyarakat orang asli perlu berani menyuarakan pendapat dan pendirian serta berani ke hadapan sama seperti masyarakat yang lain. Beliau juga berpendapat bahawa masyarakat orang asli harus ketahui dan fahami hak-hak orang asli dan pentingnya kerjasama dengan bersatu teguh, mereka akan menjadi teguh. Manakala, panelis kita yang ketiga pula ialah Cik Nur Sakinah Omar.
dan beliau merupakan pegawai kempen penglibatan awam untuk Greenpeace Malaysia. Sebelum bergabung dengan Greenpeace, beliau memulai aktivisme beliau sebagai sukarelawan pada tahun 2016. Pada ketika itu, beliau memperjuangkan berkenaan masalah hutan tempatan, terutama di hutan simpan Kuala Langat Utara sebagai sebahagian daripada pertahankan hutan simpan Kuala Langat Utara gabungan dalam isu iklim dengan Gabungan Darurat Iklim Malaysia. Baiklah, setelah saya selesai memperkenalkan barisan panelis kita yang hebat-hebat hari ini, saya akan memulakan sesi pertama, iaitu di mana kita akan belajar untuk memahami konteks pergelutan mengenai isu alam sekitar yang sedang berlaku di Malaysia. Untuk sesi pertama ini, saya ingin menjemput Mustafa bin Along untuk memperkenalkan. Ya, so Encik Mustafa, salam sejahtera. Salam sejahtera. Apa khabar Encik Mustafa? Baik. Ya, Encik Mustafa, kita ada soalan kepada Encik Mustafa. Berdasarkan daripada pengalaman Encik Mustafa sebagai seorang pejuang dan juga aktivitis alam sekitar di Kelantan, bolehkah Encik Mustafa berkongsi bersama kami mengenai status terkini berkenaan isu ketiadaan pengiktirafan oleh kerajaan negeri berkenaan hak tanah adat yang secara tidak langsung telah membantukan proses dalam memastikan isu orang asli diketengahkan dalam masyarakat Malaysia sendiri. Okey, terima kasih kepada saudari moderator kita. Okey, jadi di Kelantan kita memang sejak dari tahun 2010 memang telah mula membantahlah apa-apa jua projek yang akan menyebabkan kemusnahan hutan lah. Kerana masyarakat kami, orang asli Temiang masih hidup dengan cara tradisi lah, dan hutan yang diganggu itu seringkali memberi kesan ke atas kehidupan kami lah. Okey, jadi di Kelantan sebenarnya kerajaan negeri Kelantan tidak mengiktiraf tidak mengiktiraf bahawa wujudnya tanah adat di negeri Kelantan. Jadi kenyataan itu telah diulang banyak kali oleh pemimpin kerajaan negeri Kelantan. Jadi pada kami sebenarnya itu satu taksiran ataupun pendapat yang janggal dan salah lah, kerana kami sebenarnya JKOAK telah membawa dua kes mahkamah, iaitu kes Blatim dan kes Bala, dan kami telah mendapat sebenarnya pengiktirafan tanah adat tu, dan tanah adat tu memang ada di Kelantan. Jadi kenyataan yang menyatakan bahawa tanah adat tu tak ada di Kelantan itu satu pandangan atau pendapat yang salah, sebab mahkamah telah memberikan lebih kurang kami berjaya selamatkan hutan tanah berhutan di Pos Blatim sebanyak 27,000 ekar, dan di Pos Bala kami berjaya selamatkan 32,000 ekar tanah berhutan lah. Jadi sebenarnya apabila kerajaan di Kelantan menyatakan tidak adanya tanah adat di negeri Kelantan, itu satu pandangan yang pada kami salah lah. Dan sebenarnya krisis ni berlaku apabila kerajaan di Kelantan melihat hutan itu sebagai bank lah, di mana mereka boleh mendapat hasil yang sangat mudah. Dan dari segi pandangan orang asli pula, kami melihat hutan itu sebagai kehidupan, yang mana kami boleh dapat segala sesuatu daripada hutan tu. Jadi dari situ berlakunya krisis lah. Dan kami juga berpendapat bahawa isu ini berlaku apabila kerajaan Kelantan tidak pandai mencari inisiatif lain lah dalam menjana pendapatan negeri. Kerana sebelum ni pembalakan ada di kampung-kampung orang asli di Kelantan, tapi pada tahun 80-an 90-an pembalakan tu dia macam terpilih lah pokok-pokok yang matang 40 inci ke atas hanya yang ditebang, tapi sekarang ni pokok hingga ukuran 8 inci pun diorang tebang. Jadi hutan tu memang dah tak ada. Jadi itu memberi kesan lah sebenarnya. Jadi sebab itulah kenapa sebuah masyarakat yang agak pemalu macam komuniti orang asli Temiang kan,
terpaksa lah, kita terpaksa bangkit dan berjuang, bukan kerana kita tapi kerana sayangnya orang asli tadi terhadap hutan tu yang memang sangat tebal lah. Jadi itu satu. Jadi dan sebenarnya perkara ni bertitik tolak pada tahun 2015 lah, apabila banjir besar melanda Kelantan. Kita dapat lihat apabila ekosistem itu musnah, yang akan menerima kesan bukan sekadar orang asli tetapi juga masyarakat yang tinggal di hilir sungai. Jadi saya dipahamkan bahawa kerosakan yang disebabkan oleh banjir yang berlaku pada akhir 2014 dan awal 2015 adalah sebanyak 2 bilion kalau tak silap saya. Kerosakan disebabkan oleh banjir itu. Jadi kami masyarakat yang tinggal di Ulu yang setiap hari melihat kerosakan hutan itu rasa terpanggil dan bertanggungjawablah di dalam mempertahankan hutan. Jadi krisis antara kerajaan negeri dan orang asli dan pihak syarikat memang terus berlaku lah, sehingga kan saya telah disaman oleh 2 buah syarikat yang terlibat dengan penanaman durian di Posimpo dan juga penanaman getah di kawasan wilayah Keluyas lah. Jadi memang krisis ini telah menyebabkan satu pertemuan lah di antara pihak kerajaan dan orang asli. Jadi pada kami hanya bertindak untuk mempertahankan khazanah alam yang merupakan hak semua rakyat Malaysia. Jadi kita tak lihatlah sebab pada tahun 2016 tak silap saya, kerajaan Kelantan menyatakan bahawa pendapatan yang terhasil dari sektor pembalakan merupakan pendapatan tertinggi kerajaan negeri di Kelantan lah. Itu sebanyak 170 juta macam tu untuk tahun 2016. Itu telah dikeluarkan di akhbar lah. Tapi pada banjir 2015 kita kerugian 2 bilion, yang mana kita mengalami lebih banyak kerugian berbanding pendapatan dijana oleh kerajaan Kelantan lah. Jadi itu antara krisis lah. Jadi kami masih lagi berjuang dan setakat ini kami masih konsisten lah dengan apa yang kami perjuangkan lah, sebab kami menjadi saksi mata kepala kepada apa yang sedang berlaku lah di Hulu Kelantan. Terima kasih Encik Mustafa untuk penjelasan yang sangat panjang lebar. Ya, sebagai orang asli saya juga merasakan memang hutan itu merupakan satu sumber alam yang amat berharga kepada kami, kerana bukan sahaja hutan itu menjadi sebagai mata pencarian, tetapi dia juga membantu orang asli dalam meneruskan kelangsungan hidup dan keadilan alam sekitar. Walaupun saya berasal daripada kampung yang sudah diurbankan, saya dan keluarga saya akan masuk hutan setahun beberapa kali juga untuk memungut hasil hutan tersebut. Dan saya juga bersetuju bahawa dengan kenyataan Encik Mustafa tadi berkenaan dengan kerajaan Kelantan yang tidak pandai menjana inisiatif lain untuk menjana profit kepada Kelantan, di mana mereka hanya pergi kepada pembalakan hutan yang akhirnya mengakibatkan banjir yang menjejaskan bukan sahaja kerajaan negeri tetapi juga penduduk di Kelantan. Saya akan meneruskan sesi seterusnya, iaitu saya akan bertanya soalan kepada Puan Rosna Senin. Soalan kepada Puan Rosna Senin ialah, Puan terlibat secara aktif dalam kes hutan simpan Kuala Langat Utara baru-baru ini, terutama dalam peranan Puan sebagai setiausaha. Bolehkah Puan memberikan sedikit penjelasan mengenai proses perundingan di ruang ini, iaitu bagaimana perjumpaan dengan pihak berkuasa dan juga bagaimana hubungan antara masyarakat dan pihak berkuasa? Dan pada masa yang sama, bolehkah Puan menerangkan mengapa Kampung Busuk Baru tidak mengalami tekanan untuk memutuskan dua pilihan? Adakah mereka bersetuju dengan Young Water atau mereka tidak tahu tentang tiadanya perwataan kepada rizab orang asli, Puan? Terima kasih. Selamat petang kepada semua.
Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama-sama untuk perkongsian untuk pengalaman saya dan juga penduduk kampung orang asli Busuk Baru untuk membantah dan tidak bersetuju dengan cadangan pihak kerajaan untuk menyahwatakan hutan simpan Kuala Langat Utara yang memang tinggal yang itu saja yang ada untuk kami masyarakat orang asli sekitar daripada 7 buah kampung, tetapi yang paling hampir adalah kampung orang asli Busuk Baru, Bukit Ceding, Pulau Kempas. Tetapi yang paling hampir dengan hutan simpan Kuala Langat Utara adalah kampung orang asli Busuk Baru sebab kami dipindahkan daripada projek KLIA dari Sepang ke Kuala Langat lah dengan penempatan baru seluas 1000 hektar. Tetapi proses perundingan yang berlaku pada saya, pengalaman yang kami perolehi pada tahun 2020 tu adalah kami tak ada sebarang rundingan yang dilakukan oleh pihak yang agensi terlibat lah. Kami dapat maklumat pun daripada media massa seperti FB, keratan jadual siawata mengenai cadangan pembangunan bercampur untuk menyahwatakan hutan simpan Kuala Langat Utara yang viral. Daripada situ tindakan kami selaku MPKKOA dan juga Tok Batin melalui Lembaga Adat Kampung membuat keputusan bahawa perbincangan bersama penduduk kampung harus dilakukan untuk memberi penerangan mengenai isu-isu yang berlaku dalam kampung kami lah dan juga yang berhampiran dengan kampung kami seperti hutan simpan Kuala Langat Utara. Kami buat jemput semua sekampung datang, memang ramai yang hadir sebab inginkan maklumat apa yang akan berlaku dalam masa terdekat pada tahun lepas lah, dalam bulan Februari macam tu. Semua membuat keputusan masyarakat kampung orang asli Busuk Baru membantah dan tidak setuju bahawa cadangan kerajaan untuk menyahwatakan hutan simpan Kuala Langat Utara. Masing-masing menyuarakan pendapat mereka lah, memang apa akan jadi dengan orang asli kalau hutan dah tak ada kan. Dari situ kami membuat satu keputusan bahawa MPKK akan membuat memorandum dan orang kampung menandatangani, setiap penduduk menandatangani memorandum itu untuk membantah cadangan daripada pihak kerajaan lah. Proses-proses seterusnya kami bersama dengan penduduk kampung membuat macam kotak viral yang untuk memberitahu kepada pihak luar bahawa apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan itu adalah tidak benar. Yang hutan simpan Kuala Langat Utara ni bukan resort, bukannya dah tiada apa-apa di dalamnya, masih kaya lagi dengan flora fauna. Kami membantah melalui cara buat kotak viral, banner, kita lukislah bersama-sama penduduk kampung, remaja kampung, budak-budak sekolah pun bersemangat menolong kami lah untuk bersama-sama menyuarakan bantahan tu. Seperti penduduk kampung juga melalui Tok Batin pergi ke hutan, ambil gambar, tunjuk kepada masyarakat luar, hutan simpan Kuala Langat ni masih kaya lagi dengan flora dan fauna. Sebenarnya kalau nak katakan tertekan ataupun tidak, proses dia daripada bermula Februari tersebut sampailah selepas keputusan tu memang tekanan dia memang menekanlah masyarakat orang asli Kampung Busuk Baru. Sebabnya pelbagai agensi masuk, tetapi masuk secara tiba-tiba. Dia tak ada bincang ke untuk apa, macam juruukur tiba-tiba masuk untuk mengukur
bila ditanya untuk tujuan apa, untuk tujuan ECRL. Kat situ pun dah satu isu juga. Isu ECRL nak masuk melalui hutan simpan Kolangat, lepas tu melalui kawasan orang asli Gusuk Baru. Kami pun tengok pada jadual penyiasatan awam ECRL, memang dia ada lalu sepadan lah, tetapi kami hantar surat bantahan pada masa itu. Pihak MRL mengatakan tidak terlibat apa-apa mengenai tanah kawasan orang asli. Lepas tu kami bantahlah untuk dua isu, satu ECRL dan juga satu isu yang hutan simpan Kolangat Utara lah. Kami dengan bersama masyarakat tetapkan teguh pendirian kami daripada mula sampai akhir, tetap tidak bersetuju walaupun ditekan daripada pelbagai agensi, pelbagai cara, kami tetapkan pendirian kami bahawa hutan simpan Kolangat Utara ataupun mana-mana hutan simpan di Malaysia seharusnya untuk generasi akan datang dan juga mana-mana yang kampung-kampung orang asli yang berdekatan dengan hutan simpan, itu adalah sumber masyarakat orang asli itu untuk meneruskan kelangsungan hidup dan juga ada resam tanah wilayah adat ataupun tanah adat. Macam itulah. Terima kasih Puan Rosna atas perkongsian Puan sebentar tadi. So boleh kita lihat dari sini ya, tiada rundingan dan juga tiada perkongsian maklumat yang telah diberikan oleh sama ada daripada kerajaan negeri dan juga pihak-pihak yang ingin membangunkan kawasan tersebut. Dan according to Puan Rosna, mereka hanya boleh mendapatkan maklumat mengenai program proses tersebut daripada media massa. Ini menunjukkan bahawa tiadanya satu kerjasama berkenaan kedua-dua entiti tersebut terhadap penghuni di kawasan sekitar itu, dan juga kita boleh lihat dengan adanya satu kerjasama yang telah dilakukan oleh Puan Rosna bersama dengan Majlis Penasihat Pembangunan Kebangsaan Orang Asli MPP Kod A telah berjaya menunjukkan hasil di mana mereka telah bekerjasama untuk memviralkan ataupun membawa permasalahan yang telah mereka hadapi di media massa, dan juga mereka telah dibantu oleh beberapa NGO dan juga aktivitis bukan kerajaan. So, terima kasih Puan Rosna. Selepas ini saya akan bertanya kepada Cik Nur Sakinah Omar, dan beliau merupakan salah seorang wakil kepada Greenpeace. So, Cik Nur Sakinah Omar, bolehkah anda menerangkan peranan anda dengan Greenpeace dalam mempertahankan hutan simpan Kuala Langat Utara, dan apa saja strategi kempen yang digunakan oleh Greenpeace untuk menyalurkan maklumat tentang isu ini kepada rakyat Malaysia keseluruhannya? Terima kasih Sherin, dan terima kasih kerana menjemput saya untuk acara ini. Jadi saya nak memperkenalkanlah yang Greenpeace Malaysia ini adalah dalam satu gabungan, iaitu Gabungan Pertahankan Hutan Simpan Kuala Langat Utara PHSKLU, yang terdiri daripada 15 buah NGO yang bersama-samalah kita untuk membuat kempen kepada untuk PHSKLU ya. Dan seperti yang Sherin cakapkan tadi, kita ada membuat kempen, dan kerana keadaan pandemik ya sekarang, jadi pada masa kita sebenarnya semua NGO ni kita berjumpa pada masa town hall session itulah yang ada Puan Rosna ada mention tadi. Kita berjumpa di session tu, dan kemudian kita berasa perlu buat sesuatu lah yang secara besar. Jadi kita pun berkumpul bersama-sama dan mentubuhkan PHSKLU tersebut, gabungan tersebut. Dan selepas itu kita pun berfikir macam mana nak buat kempen, kerana pada masa tu kita tidak boleh buat kempen secara yang selalu kita buat dahulu, right? Kita tidak boleh turun ke padang, tidak boleh berkumpul beramai-ramai. Jadi kita pun fikir bagaimana caranya untuk macam Sherin cakap, memberikan maklumat ini semua kepada bukan setakat orang kawasan penduduk setempat, tetapi juga rakyat Malaysia lah, secara rakyat Selangor dan rakyat Malaysia secara besar-besaran. Jadi
kita telah berfikir bersama-sama, jadi kita menggunakanlah sepenuhnya media sosial dan atas talian yang kita boleh gunakan. Pada masa tu kita ada buat bina laman web di Greenpeace, kita menggunakan laman web Greenpeace, ada bina satu laman web page yang khas untuk kempen PHSKLU ni, dan di situ kita memberikan maklumat, informasi tentang kempen. Pada akhir tahun lepas ya, kita bermula dengan memberikan link kepada orang ramai supaya diorang boleh pergi email kepada wakil rakyat. Pada masa itu adun lah. Dan kemudian pada fasa kedua kita memberikan link yang lain pula, itu email kepada ahli-ahli Exco Negeri Selangor. Dan kemudian pada fasa yang terakhir sebelum kita mendapat keputusan menarik balik ni, kita ada membuat bukan sahaja email yang pada masa itu kita gunakan email kepada Menteri Besar Selangor, email kepada Anwar Ibrahim, email kepada Eloisian juga. Kita juga ada gunakan laman sosial seperti Twitter, Instagram. Kita ada viralkan isu ni lah menggunakan beberapa hashtag seperti hashtag hutan bagaimana, menggunakan bahan-bahan yang kreatif lah. Banyak juga yang dilukis oleh Cik Syak Koyok, sebahagian daripada kita punya gabungan, dan seperti itulah kita ada buat untuk bagi supaya rakyat melihat itu sebagai sesuatu yang bukan setakat pada masa itu, tapi sesuatu yang diorang mahu ketahui lebih lagi lah. Dan bukan itu sajalah, pada yang saya banyak terlibat pada bahagian yang media sosial, tapi kita juga ada menggunakan setengah hubungan strategik. Dalam gabungan tu ada orang yang ada hubungan dengan ahli politik yang menyokong isu HSKLU, ada setengah ahli politik yang menyuarakan secara publik lah, yang diorang menyokong supaya HSKLU ni dikekalkan lah. Dan kita juga menggunakan media bukan media sosial lah, media yang betul, media seperti surat khabar dan news media sekarang banyak online lah kan, walaupun sebenarnya surat khabar, untuk memastikan yang rakyat jelata yang mungkin tidak ada social media juga mengetahui tentang isu-isu ini. Okay, terima kasih kepada Cik Nur Sakinah Umar atas perkongsian tadi. So di sini kita boleh melihat betapa kempen ketika pandemik sebenarnya merupakan satu yang agak mencabar, tetapi juga membawa kepada kebaikan sekiranya menggunakan media sosial dan juga kempen di atas talian. Usaha Greenpeace dengan membuat petition dan juga email beramai-ramai kepada wakil rakyat, ahli Exco Negeri Selangor, Menteri Besar dan juga ahli-ahli politik, ketua parti politik PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, amat berkesan dalam memberikan tekanan dan juga satu membawa suara masyarakat orang asli dan penduduk sekitar yang mungkin akan mendapat impak yang tidak baik daripada penjawatan hutan simpan Kuala Langat Utara. Di sini juga kita melihat bahawa hubungan strategik yang paling penting dengan ahli politik untuk mendesak mereka juga amat penting dalam mendapatkan kerjasama di antara ahli politik dan juga masyarakat orang asli dan para NGO dan kempen untuk hutan simpan Kuala Langat. So, kita sudah tamat dengan kita punya sesi yang pertama. Sekarang ini kita akan meneruskan webinar ini dengan sesi kedua, iaitu kekurangan akses kepada maklumat dan juga penglibatan komuniti. So, saya ingin bertanya kepada Encik Mustafa bin Along, selama bertahun-tahun, orang asli di Gua Musang telah terlibat dalam perbincangan dengan pihak berkuasa mengenai isu-isu tanah adat. Tetapi keluhan dan permintaan orang asli ini tidak diendahkan oleh pihak berkuasa.
Bolehkah Encik Mustafa berkongsi dengan kami semua apakah jenis platform atau pendekatan yang telah digunakan oleh JKOAK untuk memastikan suara orang asli didengari dan akses kepada maklumat yang wujud sehingga masyarakat boleh mengambil bahagian dalam membuat keputusan mengenai persekitaran ataupun tanah mereka. Okay, sebenarnya di Kelantan, kalau kita bercerita tentang akses kepada maklumat tu memang boleh dikatakan agak rendah lah. Kalau saya ambil contoh kes pangan, projek pembinaan pangan di Sungai Ninggiri. Sebenarnya walaupun masyarakat kami ada yang terkesan dan terkesan secara langsung dan tidak langsung, sebenarnya penyaluran maklumat tu satu bentuk yang sangat sukar untuk dicapai oleh orang asli lah, terutamanya di pedalaman. Okey, untuk projek empangan kami telah menerima perkabaran berhubung projek tu, tapi kami tidak mempunyai akses maklumat yang lengkap dan tepat. Okey, kerana selepas saya dimaklumkan oleh rakan-rakan NGO alam kita lain yang projek empangan Ninggiri akan dibangunkan, jadi saya telah cuba ke pejabat tanah lah untuk minta sesalinan dokumen EIA bagi memeriksa lah apakah kandungan dokumen tersebut. Apabila saya pergi ke pejabat tanah dan memperkenalkan diri saya sebagai Mustafa, wakil kepada jaringan orang asli Kelantan, pada mulanya pegawai itu pegawai yang jaga di kaunter depan cakap okey tak apa, saya cuba tanya pegawai saya lah. Jadi apabila beliau keluar dan beliau cakap bahawa dokumen EIA itu merupakan satu dokumen rahsia. Dan saya percaya EIA adalah satu dokumen awam yang boleh diakses oleh mana-mana pihak yang berkepentingan lah. Jadi maklumat berkenaan dengan projek itu memang agak sukar untuk sampai ke tangan orang asli lah. Dan maklumat tu hanya diketahui melalui heban-heban akhbar. Dan itu merupakan satu kekurangan lah bagi pihak orang asli kerana kita tak tahu. Apabila tahu pun bila segala jentera berat dah masuk kampung. Jadi pada waktu itu memang sudah agak lewat lah. Jadi itu antara cabaran lah. Sebenarnya akses kepada maklumat yang tepat tu memang merupakan cabaran besar lah dalam perjuangan orang asli. Tapi sebahagian daripada masalah itu berjaya kita atasi dengan adanya media sosial lah, yang mana jaringan maklumat tu penyebaran maklumat tu lebih mudah sekarang. Walaupun kebanyakan kampung di Kelantan memang tak mempunyai jaringan internet yang kuat lah. Jadi itu antara salah satu masalah yang kami hadapi lah. Kita tahu projek tu masuk kampung apabila jentera dah masuk kampung. Jadi memang pada ketika itu memang kita agak lewat lah untuk bertindak. Jadi di Kelantan memang itu antara salah satu masalah yang kami hadapi lah. Macam yang saya katakan tadi, projek empangan memang sekarang ni kami cuba bantah projek empangan, pemalakan. Itu pun apabila mereka mula berjalan dalam masa 6 bulan. Jadi kami ambil tindakan pun nampak macam lewat lah. Itu berlaku kerana kekurangan maklumat yang sampai kepada masyarakat orang asli itu agak lewat. Itu memang sering berlaku lah. Terima kasih Encik Mustafa. Boleh saya tahu cabaran untuk Encik Mustafa dan juga penduduk orang asli di Gomusang mendapatkan peguam dan kos perundangan yang tinggi untuk mempertahankan hak-hak orang asli di sana. Apa yang biasanya dibangkitkan dalam kes-kes ini yang terus disampaikan oleh pihak berkuasa? Jadi sebenarnya Majlis Peguam Malaysia sebenarnya banyak membantu dalam perkara inilah. Kebanyakan dan semua peguam lah yang terlibat dengan kes-kes tanah orang asli, saya percaya di Malaysia membuat kerja-kerja mereka secara pro bono dan tidak dibayar lah. Kerana orang asli kami memang tidak mampulah untuk mendapatkan khidmat peguam yang berbayar. Jadi sebenarnya itu juga salah satu masalah lah yang dihadapi. Sebenarnya kalau diberi pilihan, masyarakat kami lebih suka
untuk menyelesaikan masalah di meja rundingan lah. Tetapi nampaknya meja rundingan setakat ini bukanlah option yang terbaik kerana kebanyakan perjumpaan yang kami usulkan berjumpa dengan wakil-wakil kerajaan negeri, menteri besar di meja perundingan selalunya berakhir dengan kegagalan lah. Dan seperti mana saya katakan pada sesi pertama tadi, kami berjaya mempertahankan hampir 60,000 ekar tanah berhutan dengan membawa kes ke mahkamah. Jadi antara solusi yang terbaik setakat ini adalah dengan membawa tuntutan tanah ini tadi ke mahkamah. Tapi yang menjadi masalah pula, tidak ramai peguam-peguam yang sanggup mengambil inisiatif dengan mengambil kes-kes orang asli tadi secara pro bono. Jadi kita memang sangat berterima kasihlah kepada barisan yang bersama-sama kami memperjuangkan tanah berhutan ni dengan ambil membantu kami dalam kes kami dengan secara pro bono lah. Jadi itu juga antara masalah yang kami hadapi lah. Okey, terima kasih Encik Mustafa ya. Sekali lagi kita boleh lihat bahawa komuniti orang asli tidak mendapat akses kepada maklumat yang tepat. Ini kerana kebanyakan komuniti orang asli mereka tinggal di kawasan pedalaman dan juga fasiliti kepada internet dan juga fasiliti kepada bahan-bahan digital tidak mencukupi untuk komuniti orang asli, dan ini menyukarkan mereka untuk mendapatkan informasi dan mereka hanya mengetahui mengenai permasalahan yang berlaku di hutan mereka atau kampung mereka melalui surat khabar atau media sosial yang lain. So kita juga boleh lihat daripada penjelasan daripada Encik Mustafa sebentar tadi bahawa perundingan secara terus bersama dengan kerajaan negeri dan juga projek kerajaan negeri dan juga eksekutif negeri adalah tidak mampu memberikan keputusan yang ada kepada orang asli, dan sebaliknya mereka merasakan bahawa dengan membawa kes-kes tersebut terhadap mahkamah mereka akan diberikan pengadilan. Tetapi ada juga sedikit permasalahan di sini di mana tidak banyak peguam-peguam yang mahu untuk membuat pro bono. Oleh itu amatlah penting untuk komuniti orang asli dibantu dari segi bukan sahaja diberikan penjelasan yang lebih lanjut tapi juga diberikan khidmat guaman secara percuma. So untuk soalan kepada Puan Rosna Senin, terdapat penentangan yang meluas terhadap penyahwataan hutan simpan Kuala Langat Utara sebagai contoh dengan petisyen terentangan dari pelbagai pihak berkepentingan. So sebagai penduduk kampung yang secara langsung terkesan dengan masalah ini, adakah maklumat-maklumat ini sampai kepada masyarakat Puan Rosna? Apa yang Puan Rosna perhatikan dari segi bagaimana pihak berkuasa berkomunikasi atau melakukan perkara yang jelas, tidak telus atau sengaja memberi maklumat salah kepada penduduk kampung? Bahan untuk akses maklumat daripada isu SKLU, kami sebenarnya mendapat maklumat daripada hebahan media sosial, daripada NGO, daripada surat khabar, media melalui online. Pada situ peranan MPKKOA bersama Tok Batin Lembaga Adat mengadakan perbincangan bersama dan membuat satu keputusan bahawa kita perlu membuat hebahan melalui surat edar kepada seluruh ketua keluarga untuk memberi penerangan mengenai isu semasa apa mengenai maklumat terkini mengenai hutan simpan Kuala Langat, apa keputusan dia, sebab kami sebenarnya daripada agensi kerajaan yang terlibat memang tak ada sebarang rundingan, tak ada sebarang perjumpaan, semuanya berlaku mengikut penentangan kita melalui media massa, hebahan sosial, melalui NGO yang banyak membantu kami menyuarakan bantahan kami tidak setuju dengan nyahwata hutan simpan Kuala Langat.
dalam masa yang sama kami membuat hebahan melalui kita bekerjasamalah masuk ke hutan, tunjuk ini adalah apa yang ada dalam hutan Simpang Kuala Langat Utara. Membetulkan semula informasi-informasi yang salah di luar sana. Kita bawa semula apa yang ada di hutan Simpang Kuala Langat Utara, tunjukkan kepada masyarakat luar, ini yang kami ada di dalam hutan Simpang Kuala Langat itu. Daripada situlah kami tetap teruskan jugalah sampai akhirnya ada keputusan yang terbaik lah untuk menyelamatkan hutan simpan Kuala Langat dikekalkan sebagai hutan simpan lah. Terima kasih Puan Rosna. Seperti yang kita lihat, mengikut Puan Rosna, mereka tidak mendapat sebarang penglibatan daripada agensi-agensi kerajaan dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan hutan simpan Kuala Langat Utara. Oleh itu, Puan Rosna dan juga ahli-ahli MP OAK telah membuat hebahan dengan membuat surat dan mengedarkan setiap surat tersebut terhadap seluruh keluarga orang asli dan juga mendapatkan bukti-bukti dengan masuk ke dalam hutan, mengambil gambar dan untuk tujuan membetulkan informasi yang diberikan hanya sebelah pihak daripada agensi kerajaan, dan mereka juga menggunakan gambar-gambar tersebut sebagai bukti yang boleh dikongsi di media massa, dan dengan adanya perkongsian tersebut ianya dapat menunjukkan kepada masyarakat yang bukan tinggal di sana, contohnya masyarakat yang tinggal di negeri-negeri lain atau di bandar, untuk mengetahui informasi daripada pihak komuniti orang asli, maklumat yang tepat dan telus, dan juga bukti yang menunjukkan bahawa hutan simpan Kuala Langat Utara masih ada lagi hasil hutan dan alam flora dan fauna yang amat unik dan perlu dijaga daripada kepupusan. So oleh itu seterusnya saya ingin menjemput Cik Nur Sakinah, dan soalan ini saya tunjukkan kepada Cik Nur Sakinah ya. Okey, di dalam siaran berita mengenai PHSKLU yang dikeluarkan, pertanyaan ini diajukan oleh Pakatan sebelum keputusan penyahwataan ditarik balik. Saya quote ya. Mengapa keputusan ini dibuat secara rasio? Mengapa keputusan ini dibuat sama sekali apabila jelas bahawa semua orang yang menghadiri perjumpaan bersama majlis dan pihak berkuasa tempatan menentang rancangan ini? Adakah ahli majlis berfungsi untuk mengalihkan perhatian dan meletihkan NGO, CSO dan rakyat secara umum sebelum membuat keputusan? Bolehkah Cik Nur Sakinah menghuraikan lebih lanjut mengenai perkara ini dan statement yang dikeluarkan oleh Pakatan? Terima kasih Shirin. Ya, pada masa keputusan sebelum sekarang sudah diterbalikkan, pada masa kita dapat tahu tentang keputusan bahawa hutan simpan Kuala Langat Utara ini telah dinyahwartakan secara senyap-senyap, semua pihak memang berasa sangat sedih dan frustrated lah, kerana seperti yang Syari telah bacakan tadi, mengapa keputusan itu dibuat secara senyap-senyap ya. Diluluskan pada bulan Mei dan cuma diberitahu kepada awam pada akhir bulan Ogos. Jadi kita telah menghadiri the town hall session semua tu, dan dijemputkan untuk menghadiri semua tu untuk memberi pendapat secara pendapat awam lah, pendapat rakyat, pendapat orang asli dan pendapat NGO dan pihak-pihak lain yang datang pada masa itu. Tetapi mengapa mengadakan sesi itu jika pada akhirnya seperti tidak diambil endah apa-apa yang kami suarakanlah pada sesi itu. Jadi sebab itulah kita bercakap seperti itu, kerana terasa bahawa pihak-pihak yang membuat keputusan itu, membuat keputusan menyahwartakan secara senyap-senyap itu tidak mementingkan ketelusanlah dalam proses penyahwartaan tersebut. Kerana bagi kami of course ketelusan, accountability dan kemasukan pihak yang terkesan perlu ke dalam proses-proses seperti proses penyahwartaan
dalam konteks HSKLU lah. Kita perlukan semua ini untuk mendapat keputusan yang adil dan sama lah bagi kami. Kerana pada masa itu terasa sangat tidak adil lah pada masa itu. Dan cara pada dasarnya itu, tapi secara dalamnya lagi cara setengah proses undang-undang ni perlu ditukar lah. Lebih kurang pada November 2020 ya, kita ada dapatkan Adun Selangor sudah menyatakan dalam undangan negeri pada masa itu bahawa mereka sebulat suara lah sudah setuju dalam usul nombor 26 bahawa semua hutan simpan di Selangor sepatutnya dikekalkan. Jadi mereka telah menyatakan pernyataan itu secara sebulat suara, semua bersetuju, tetapi pada konteks HSKLU masih tidak relevan secara undang-undang kerana itu cuma penyataan sahaja. Jadi kuasa pada masa itu masih pada Exco Selangor untuk membuat keputusan, dan pada masa itulah kita dapat tahulah mereka telah membuat keputusan untuk menyahwatakan walaupun terdapat pembantahan awam secara besar-besaran, dan Adun Selangor juga telah membuat pernyataan seperti berikut, mereka masih lagi meluluskan penyahwataan berikut. Jadi mengapa kuasa ini terletak pada Exco Selangor sahaja? Mungkin kita perlu membuat lebih dalam lagi kepada itulah. Kita perlu mungkin mengubah cara proses itu berlaku, melibatkan lebih ramai pihak, terutamanya pihak-pihak yang terkesan seperti masyarakat orang asli di sekitar kawasan tu, dan penduduk kampung dan penduduk rakyat lah yang di sekitar kawasan itu juga. Seperti macam HSKLU sebenarnya sebuah hutan yang begitu dekat dengan Cyberjaya. Jadi mungkin rakyat Cyberjaya juga mahu memberikan pendapat mereka. Jadi mengapa tidak kita patutnya mengambil semua pihak yang terkesan terutamanya lah. Jadi itulah yang saya nak cakap. Okey, terima kasih Cik Nora Sakinah. Boleh dilihat daripada cara Cik Nora Sakinah telah berkongsi tadi, iaitu tindakan daripada kerajaan negeri yang meluluskan penyahwataan pada bulan Mei 2021 dan hanya membuat perkongsian pada bulan Ogos, iaitu 3 bulan lamanya membuat pernyataan tersebut pada bulan Ogos bahawa mereka bersetuju dengan penyahwataan hutan simpan Kuala Langat Utara adalah sesuatu yang amat menghairankan, kerana mereka tidak membuat satu perbincangan secara telus dan juga perundingan secara telus dengan masyarakat orang asli dan juga penduduk sekitar yang mungkin akan mendapat impak daripada penyahwataan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahawa kuasa untuk membuat keputusan bukan hanya kepada Adun ataupun Exco kerajaan negeri, kerana mereka ini dilantik oleh masyarakat dan juga rakyat dan juga penduduk Selangor untuk mentadbir kerajaan negeri. So oleh itu, justru itu mereka harus Adun Selangor ini mereka harus berkongsi setiap maklumat dan juga setiap tindakan mereka kepada para pengundi yang telah meletakkan kepercayaan dan juga undi mereka kepada para adun negeri tersebut. Okay. Sekarang kita sudah selesai untuk sesi kedua. Izinkan saya untuk meneruskan lagi dengan sesi ketiga untuk program kita hari ini, iaitu mengenai cadangan dan saranan untuk mempromosikan demokrasi alam. So soalan ini merupakan soalan bagi semua panelis. So soalan ini setiap panelis bolehlah menjawab. Soalannya berbunyi, bagaimana kerajaan negeri atau pihak berkuasa tempatan boleh memastikan penglibatan masyarakat setempat dengan lebih baik apabila mahu keputusan berkenaan isu alam sekitar?
Okey, Panelis? saya dulu ya. Okey, saya dulu ya. Okey, sebenarnya apa-apa isu yang berkaitan dengan hutan, penglibatan masyarakat pada pendapat saya lah, yang tinggal di kawasan yang akan terjejas tu tidak diambil kira lah. Seperti kata Cik Nur Sakinah tadi, hanya mereka yang berada di tampuk kekuasaan yang menentukan sama ada hutan itu harus dinyawartakan ataupun dikekalkan. Jadi sebenarnya apabila kita bercakap tentang alam, kita juga bercakap tentang gasanah. Gasanah itu milik semua rakyat. Jadi sepatutnya apa-apa projek yang akan dimajukan, pihak-pihak berkuasa yang terlibat harus melibatkan seramai mungkin orang-orang yang mungkin terlibat. Kalau ada orang asli, saya kiralah ini bukan soal bangsa, tapi siapa yang akan terkesan. Jadi kebanyakan mereka membuat keputusan itu hanya di meja rundingan, yang mereka putuskan di kalangan mereka. Jadi tak semestinya apa yang kita putuskan itu baik untuk orang lain, ataupun tidak semestinya apa yang kita putuskan itu tidak baik bagi orang lain. Jadi sepatutnya bagi mengelakkan isu yang sebegini, sepatutnya kerajaan harus ataupun pembuat dasar di Malaysia harus mencari jalan untuk melibatkan lebih ramai orang terlibat jika sesuatu projek itu ingin dimajukan di suatu kawasan itu. Sebab apabila kita bercakap tentang gasanah, kita bercakap tentang harta semua rakyat yang ada di situ. Jadi adalah tidak adil apabila orang yang kita angkat ini tadi dan mereka lantik di kalangan mereka, exco atau apa saja orang yang berkenaan. Sebab sekarang ni kita dapat lihat bahawa mereka atau jabatan-jabatan yang terlibat itu gagal dalam menjalankan kerja-kerja mereka. Contohnya apabila kita bercakap tentang jabatan hutan dan krisis di antara orang asli dan jabatan hutan kalau di Kelantan lah. Kalau kita salah tafsir, jabatan hutan sekarang ni macam pro kepada pembalakan. Apabila kita buat blokade jabatan hutan, kita tolong jabatan hutan melakukan kerja mereka untuk memelihara hutan, tapi apabila kita buat blokade, mereka berpihak kepada pembalak dan pihak pemaju. Jadi itu yang sedang berlaku. Jadi pada saya untuk elakkan isu ini daripada berlaku, harus melibatkan komuniti setempat dan kerajaan seharusnya teluslah dalam menceritakan apa kesan, impact negatif, positif yang akan berlaku apabila projek itu berlaku. Contohnya dalam kes empangan Sungai Negeri di Kelantan, pihak yang dilantik untuk menjadi pakar runding dalam membincangkan isu ini dengan orang asli hanya menceritakan perkara-perkara yang positif saja. Contohnya apabila kamu terima setuju berpindah, kamu akan dapat rumah yang lebih elok, jalan yang berturap, elektrik, apa semua. Tapi mereka tak bercakap tentang kalau kamu terima projek ni, kamu akan hilang sebahagian daripada tanah adat kamu. Kamu akan hilang akses kepada tanah adat kamu. Kamu akan hilang akses kepada sejarah, kawasan-kawasan sejarah, kawasan-kawasan keramat. Jadi kenapa tidak ada ketelusan setiap kali kerajaan melakukan apa-apa projek? Jadi apa yang kita mahu sekarang ini ada ketelusan. Jadi kalau betul tidak ada cara lain untuk kalau dalam isu hutan simpan penyawartaan hutan simpan di Kuala Langat, kalau betul tak ada cara lain untuk hutan tu daripada dinyawartakan, apa solusi? Adakah kawasan hutan lain yang akan digantikan? Jadi sebenarnya mereka hanya membuat keputusan yang berfikir sebanyak mungkin 2-3 minit saja. Jadi tidak adil lah bagi rakyat. Sebab macam di Kelantan, hasil tertinggi adalah balak 100 juta lebih. Dan apabila kami menjalankan blokade, dalam 2 minggu pihak syarikat pembalakan Persatuan Kayu Kayan Negeri Kelantan menyatakan mereka rugi 50 juta dalam masa 2 minggu kami mendirikan blokade. Jadi kita lihat sebenarnya siapa yang untung ketika hutan itu musnah. Dah tentu bukan kerajaan lah. Dah tentu bukan rakyat, tapi syarikat-syarikat tadi. Jadi itu yang kita sedang cuba katakan sekarang lah. Apabila hutan itu ingin dimajukan, dijawartakan, seharusnya mereka yang terlibat dalam itu harus dibawa berbincang lah.
Itu saya rasa apa yang penting lah. Dan kedua, harus ada ketulusan oleh kerajaan, jabatan-jabatan yang terlibat. Jangan bercerita tentang apa yang baik, cerita juga apa yang buruk daripada penyamartaan itu. Kalau berlaku lah. Itu saja. Ya, terima kasih Encik Mustafa. Ya, saya setuju bahawa perbincangan itu harus ada ketelusan daripada segi baik dan juga buruk kepada masyarakat. Daripada memberikan kata-kata manis dan janji-janji manis terhadap masyarakat yang membuatkan mereka bersetuju untuk penyerawatan dan juga aktiviti pembalatan tersebut. Bagaimana pula dengan Puan Rosnah? Apa pandangan Puan Rosnah mengenai perkara ini? Pada pandangan saya, pada masa kini penglibatan semua pihak harus diambil kira oleh pihak kerajaan negeri sebelum sesuatu cadangan untuk memajukan sesuatu kawasan yang berdekatan dengan kehidupan manusia seperti hutan simpan di mana sahajalah, bukan sahaja di hutan simpan Kuala Langat. Dapatkan pandangan awal daripada masyarakat, bukannya diputuskan melalui pakar-pakar yang dilantik, lepas tu memberi orang kata jawapan yang berkelas lah, menidakkan bantahan-bantahan masyarakat yang membantah. Pihak kerajaan negeri juga patut jelaskan dan beri tahu mengenai tujuan sesuatu pembangunan tersebut. Seperti contoh macam HKLU, kita tak tahu pembangunan untuk apa. Akhir-akhir selepas kita nak dinyahwatakan sebahagian, yang dah dinyahwatakan sebahagian baru kita tahu ini dah diserah kepada sekumpulan-sekumpulan dan kita pun dah dinyahwatakan, tapi tidak diberitahu kepada kami apa akan jadi dengan masyarakat asli. Yang macam contoh kawasan yang dah dinyahwatakan sebelum ni memang betul-betul berhadapan kawasan orang asli Busuk Baru. Buka pintu je boleh nampak itu hutan simpan. Bayangkan kalaulah keputusan nyahwata pada hari itu tetap diteruskan, kami macam dah ibaratkan hilang ahli keluarga lah. Macam hilang ayah ke, hilang mak ke. Sebab ia adalah sebahagian kehidupan masyarakat orang asli dan juga ia juga masyarakat orang lain juga. Ia penting untuk generasi akan datang, bukan untuk orang asli saja. Orang asli memang untuk masuk, akses masuk hutan memang untuk merayau sumber makanan mereka, cari sumber makanan, perubatan. Tapi untuk masyarakat orang lain juga penting sebab benda ni untuk generasi akan datang untuk kenal hutan. Macam HKLU ni dah tengah-tengah bandar. Sekelilingnya adalah pembangunan. Cuma tinggal kampung orang asli Busuk Baru dan juga hutan simpan saja. Penglibatan semua pihak perlulah diketengahkan oleh pihak kerajaan untuk sebelum nak buat sesuatu pembangunan. Okey, mengikut kepada pernyataan daripada Puan Rosnah, penglibatan semua pihak harus diambil kira. Dengan mendapatkan pandangan awal daripada masyarakat orang asli yang merupakan penduduk asal di kawasan tersebut, sama ada mereka bersetuju atau tidak bersetuju. Kerana masyarakat ini juga mempunyai hak. Mereka juga merupakan masyarakat Malaysia yang mengundi ketika pilihan raya. Dan mengikut pernyataan Puan Rosnah sebentar tadi, bahawa kehilangan hutan itu umpama hilang satu, bukan sahaja keluarga tapi bagi saya identiti orang asli, kerana mereka menggunakan hutan sebagai kawasan untuk meneruskan adat dan tradisi mereka daripada segi makanan tradisional mereka dan juga daripada segi pemburuan mereka. So boleh saya minta pendapat daripada Cik Nur Sakinah mengenai soalan yang sama tadi? Apakah pandangan anda? Terima kasih Syirin. Saya nak ulas sikit pasal apa yang Cik Mustafa cakap tadi. Sebab saya dengar ada cakap pasal penggantian hutan simpan. Itulah konsep yang sangat menghairankanlah pada NGO semua. Kerana tidak ada istilah penggantian. Kerana hutan yang hendak digantikan itu adalah sudah memang hutan. Dan cuma menukarkan the title of the land.
So daripada mungkin sebelum ini ia tidak diwartakan sebagai hutan simpan kekal. Sekarang kita tukarkan warta itulah. Jadi sebenarnya tidak ada, bukannya dia akan macam mengambil tanah yang tandus dan tanam hutan dan menggantikan hutan itu. Tapi itu pun satu konsep yang kalau menggantikan hutan dengan hutan baru, ia sangat berbeza je. Hutan simpan Kuala Utara ialah 8,000 tahun. Hutan yang sangat dalam, hutan dalam, saya cakap dalam kerana hutan simpan Kuala Langat ialah peatland, hutan tanah gambut ya, yang tidak banyak dah bukan setakat di Malaysia, di dunia dah tak banyak dah. Jadi ia sangat carbon sink untuk menyimpan karbon lah dalam tanah. Ini berkaitan dengan penukaran iklim semua itu, dan bagi hutan yang sangat, I think Encik Mustafa pun ada mention tadi, ini khazanah negara ya. Sangat mengelirukan mengapa mereka nak ambil khazanah negara yang sangat berharga ini. Tak boleh pun cakap berharga lah kerana ia tidak ada nilai mata wang yang boleh digantikan langsung. Kita tidak boleh mereplicate, kita tak boleh buat balik hutan simpan Kuala Langat Utara ini. Kita nak buat balik nak tunggu 8,000 tahun. Tidaklah kan. Jadi tidak ada penggantian untuknya. Itulah yang saya nak menekankan sekejap. Saya rasa Cik Mustafa dengan Puan Rosnah pun sudah cakap poin yang sama. Jadi saya tak nak ulang-ulang balik. Tapi saya mungkin nak mengetengahkan kepada bukan setakat orang asli dan orang semua rakyat jelata yang mendengar kepada sesi kita hari ini, yang anda perlu gunakan undi anda. Bukan setakat pada masa pengundian itu, pada bila-bila masa pun anda gunakan undi anda. Jika ahli politik yang setempat tiba-tiba mungkin menjanjikan sesuatu benda lain, tetapi pada masa sudah diundi masuk, tiba-tiba membuat benda yang lain. Jadi ingatkan mereka bahawa anda yang mengundikan mereka kepada posisi itu, dan apa yang mereka telah janjikan sebelum mereka berada pada posisi yang mereka ada pada masa itu. Terus jangan mudah lupa apa yang ahli politik buat pada masa sebelum dan selepas kita mengundi mereka. Terus ingatkan mereka bahawa kuasa sebenarnya pada rakyat, bukan pada mereka. Kita yang mengundi mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri ataupun apa-apa kepentingan pihak lain. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat Malaysia. Jadi kita perlu ingatkan itulah pada ahli politik. Itu je yang saya nak cakap. Terima kasih. Terima kasih Cik Nazakina atas perkongsian tadi. Ya, sebagai seorang pengundi, kita mempunyai hak untuk bersuara dan juga menekan para ahli adun negeri yang membuat keputusan tanpa melibatkan kita, menindaskan hak kita sebagai pengundi ketika pilihan raya berlaku. Dan ingin juga saya berkongsi dengan para hadirin sekalian bahawa hutan simpan Kuala Langat yang berusia selama 8,000 tahun tersebut itu merupakan habitat untuk fauna yang terancam seperti beruang matahari, harimau kumbang, harimau dahan, spesies endemik tupai terbang terkecil serta ikan laga yang sukar dijumpai iaitu Kuala Langat red fighting fish. Manakala daripada segi floranya terdapat pokok meranti bunga dan meranti bakau yang disenaraikan sebagai terancam, kritikal dan terancam di bawah senarai merah tubuhan Malaysia, Semenanjung Malaysia. Oleh itu amat penting untuk kita menjaga dan mempertahankan hutan-hutan yang ada di negara kita ini. So untuk seterusnya saya akan menjemput Encik Mustafa untuk menjawab soalan berikut. Bolehkah Encik Mustafa menjelaskan tentang peta komuniti dan juga menyertai latihan pemetaan dengan berunding dengan komuniti orang asli dan mempertingkat kerjasama dengan agensi lain? Okay, berkenaan dengan peta komuniti lah. Jadi sebenarnya bagi mereka yang biasa dengan komuniti orang asli, kita memang punya satu kawasan tertentu yang telah kita takbirkan sebagai wilayah tanah adat kita lah. Yang mana di dalam tanah adat tu kita memang mempraktikan
cara hidup, pengamalan tradisi, budaya, adat resam, dan ia merupakan penyumbang kepada identiti orang asli lah. Dan boleh kita katakan bila hutan tu tak ada, tanah tu tak ada, maka identiti orang asli tu pun akan hilang lah. Jadi sebenarnya di JCOC, kami di JCOC memang mempunyai satu unit pemetaan komuniti lah, dan saya juga merupakan ketua di dalam unit tu. Unit ni kita cuba collect data di setiap wilayah, kerana wilayah-wilayah tu telah kita persetujui lah. Contohnya di Kelantan kita ada 17 wilayah tanah adat orang asli yang sekarang ni sedang memperjuangkan hak tanah adat lah. Jadi peta komuniti adalah satu cara yang kita gunakan ketika membawa tuntutan ke mahkamah. Jadi sebenarnya data-data yang kita collect menggunakan GPS adalah data-data yang kita gunakan dan kita kumpulkan bagi mencatat data-data yang tempat-tempat macam tempat sejarah, keramat, dan tempat-tempat penting yang lain lah, yang mana ia adalah satu bentuk bukti yang kuat jika kita ingin bawa kes tanah tadi ke mahkamah lah. Jadi di Kelantan kita ada 17 buah wilayah yang rasanya hampir 70% wilayah ni tadi telah siap kita ukur lah. Dan kedua juga ianya adalah satu bentuk perjanjian dan persefahaman antara satu kampung dan kampung yang lain, kerana sepadan tu kita persetujui bersamalah, dan sepadan itu telah kita gunakan secara turun-temurun, sebab dalam adat orang asli Temiah kita tak boleh masuk kekuasaan orang lain jika kita tidak dapat kebenaran daripada tuan tanah lah, walaupun kita sama bangsa Temiah kan. Dia ada syarat untuk masuk kekuasaan orang lain, kamu perlu mematuhi beberapa peraturan lah. Jadi pemetaan komuniti tadi memang satu satu perkara yang sangat penting lah. Pertama, untuk tindakan mahkamah, itu antara bukti yang paling penting lah. Kedua, bagi mendidik masyarakat itu sendiri, sebab kita menjaga wilayah kita sendiri. Jadi ketiga, kita juga boleh tunjukkan kepada masyarakat luar bahawa kita mempunyai satu sistem urus takbir tanah yang sistematik yang kita gunakan secara tradisi. Sebab ramai orang fikir orang asli hanya suka berpindah randah dan suka membuka hutan untuk buka ladang. Jadi sebenarnya ramai yang tidak tahu sebenarnya di dalam satu wilayah tu kita ada tempat yang tertentu yang boleh kita duduki, ada tempat yang kita boleh buka ladang, ada tempat yang langsung kita tak boleh ganggu. Jadi sebenarnya cara hidup orang asli saya rasa paling elok untuk diamalkan, sebab contohnya di Kuala Uyas, paling tidak pun kita mungkin 200-300 tahun duduk, tapi tidak ada satu spesies pun yang terancam, yang pupus kerana pengamalan cara hidup orang asli yang berburu. Sebab kita hanya berburu apa yang kita ambil lah, dan kita lepaskan yang tidak perlu. Jadi sebenarnya masyarakat luar yang cakap orang asli ni memang cara hidup orang asli ni memang musnahkan hutan, tu memang satu, pada saya itu pendapat yang tidak tepat lah. Sebab kami duduk di kawasan itu beribu tahun dan tidak ada satu pun spesies yang pupus. Tapi bila datang pembalak syarikat ni tadi, semua pun hilanglah, sebab kami hanya tebang pokok untuk bercocok tanam. Apabila waktu penggunaan tanah tu sudah habis, kami pindah ke sebelah dan biarkan hutan itu pulih. Jadi itu yang kami amalkan. Tapi bila syarikat ni masuk, dia pajak tanah 99 tahun, dia perah tanah tu untuk hasil selama 99 tahun tanpa beri balik pada alam. Jadi pada saya memang peta komuniti itu satu perkara yang penting lah. Pertama untuk tindakan lanjut, kedua untuk didik masyarakat, ketiga kita juga boleh promosikan lah untuk membetulkan tanggapan yang tidak benar masyarakat luar tetap cara hidup orang asli lah. Jadi saya rasa itu saja.
Okey, terima kasih Encik Mustafa atas penjelasan yang panjang lebar tadi. Di sini kita boleh lihat bahawa pemetaan tanah adat adalah penting, bukan sahaja sebagai bukti kepada mahkamah, tetapi juga mendidik komuniti orang asli tentang hak-hak mereka terhadap tanah adat mereka, dan juga dapat menjadi satu platform dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang lain bahawa orang asli bukanlah komuniti yang suka berpindah randah dan memusnahkan hutan. Kerana selama ini mereka juga telah membuat aktiviti tersebut seperti pemburuan di dalam hutan untuk 200-300 tahun yang lepas, namun tidak ada sebarang impak yang besar berbanding dengan aktiviti pembalakan yang dilakukan oleh para syarikat dan juga pihak-pihak tertentu. Okey, dengan itu tamatlah sesi soal jawab saya dengan para panelis demikian. Dan di sini saya ingin menjemput sekiranya terdapat sebarang soalan daripada para hadirin yang ingin bertanya kepada panelis-panelis kita, dipersilakan. Oh, okey. Kita ada satu soalan daripada Unnamed. Soalan ini bertanya sama ada akses elektrik di kampung orang asli sudah dinaik taraf. Mungkin untuk soalan ni Puan Rosnah boleh tolong jawabkan? Untuk bahagian di Kuala Langat, saya rasa semua akses kemudahan asas dah disediakan untuk orang asli lah, kampung-kampung orang asli. Cuma pada masa perpindahan kami sajalah isu-isu seperti kemudahan elektrik, air, masa pindah memang tak ada lah. Cuma dalam masa 5 tahun selepas itu baru diadakan elektrik dan air. Dan sekarang semua untuk kemudahan asas untuk bahagian Kuala Langat, saya rasa semua dah dapat akses elektrik lah. Cuma mungkin bahagian pedalaman lah, di sebelah Kelantan, Pahang, Perak mungkin masih ada kekurangan lagi elektrik, air yang belum dapat disupply ke kawasan mereka lah. Pada saya pihak-pihak yang terlibat harus tumpukan kemudahan akses kemudahan asas tu untuk masyarakat orang asli, sebab ia penting untuk kelangsungan hidup kan. Sebab dah sampai tahun 2021, takkan orang asli masih lagi tidak dapat menikmati kemudahan asas yang pada saya paling asas lah untuk orang asli nikmati. Terima kasih Puan Rosnah. Ya, betul. Untuk mengetahui bahawa Puan Rosnah dan ahli komuniti orang asli lain terpaksa menunggu sepanjang 5 tahun untuk mendapatkan asas, itu satu tempoh yang agak lama, seolah-olah ingin melantik kerajaan baru. Pilihan raya pun 5 tahun untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh komuniti Puan Rosnah. So agak kesian untuk mendengar statement itu daripada Puan. Dan kalau kita boleh lihat sekarang, ketika zaman pandemik ini, boleh lihat bahawa komuniti orang asli, khususnya kanak-kanak orang asli lah yang paling banyak terkesan untuk pembelajaran online ataupun pembelajaran atas talian, kerana mereka bukan sahaja tidak ada akses terhadap internet, tapi juga akses terhadap bahan-bahan digital seperti laptop dan juga tablet untuk pendidikan mereka. So ini adalah merupakan satu perkara yang amat membimbangkan, kerana dengan sekiranya pandemik ini masih berterusan, sekiranya sekolah masih belum lagi dibuka, ia akan menyusahkan dan menyukarkan kanak-kanak orang asli untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata seperti kanak-kanak di bandar. Okey, saya ingin ada soalan daripada Cik Ira Kanu. Beliau bertanya, apakah cara yang efektif untuk membawa suara orang asli ke platform-platform utama? So mungkin untuk soalan ni saya nak tanya Encik Mustafa Along. Okay, sebenarnya pada saya yang paling efektif adalah dengan melibatkan komuniti akar
umbi yang terlibat dengan masalah itu untuk berurusan secara terus lah. Itu saya rasa paling efektif lah. Sebab pengalaman saya di Kelantan, kerajaan di Kelantan terlibat dengan telah memulakan program ekonomi yang dipanggil Lana Rakyat pada 2006. Jadi kami memerlukan masa 2 tahun untuk boleh mengadakan satu gandingan di kalangan orang asli pada 2008 sebelum kami berani menubuhkan JKOAK pada 2010. Jadi sebenarnya pada saya lah, apa yang lebih penting adalah memperkasakan komuniti di akar umbi bagi menangani isu itu sendirilah. Jadi apabila komuniti itu di peringkat akar umbi telah dididik, diperkasakan, jadi saya rasa isu-isu ini akan tetap keluar dan boleh didengari keluar lah. Jadi macam di Kelantan, terima kasih kepada rakan-rakan JOAS, Jekosem yang datang dan membantu kami lah, memberi kesedaran tentang hak orang asli, tentang peruntukan undang-undang yang memang menjaga dan membela hak tanah orang asli. Jadi daripada situ kami belajar dan kami melakukan tindakan-tindakan itu tadi secara sendiri. Jadi bila itu bertindak, contohnya bagi kes hutan simpan penyawartaan, hutan simpan Kuala Langat. Jadi apabila komuniti itu mula bertindak, maka saya percaya ramai rakan-rakan NGO akan cuba membantu. Jadi apa yang paling penting pada saya adalah, adakah komuniti itu bersedia untuk mencahut cabaran ataupun mereka masih lagi dengan sifat orang asli yang pemalu. Jadi kalau komuniti yang terlibat itu masih malu-malu, takut nak kemukakan masalah mereka, dan ada satu istilah yang cakap jangan lawan kerajaan lah. Itu yang paling besar lah masalah orang asli. Apabila kita tidak mahu mengambil tindakan bagi pihak diri kita sendirilah. Jadi yang lain-lain, rakan-rakan NGO lain, mereka hanya boleh membantu. Jadi sekiranya tidak ada kesedaran di kalangan orang asli itu sendiri, maka walau ada banyak bantuan sekalipun dari luar yang bersedia untuk bantu kita, memang tak akan ada apa-apalah. Jadi itu saya bercakap dengan pengalaman saya sendirilah. Itu saja. Okey, di sini kita boleh lihat ya betapa pentingnya Jacozem, iaitu Jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia, dan juga NGO-NGO yang lain dalam membantu memberikan pendidikan dan juga informasi tepat kepada komuniti orang asli mengenai hak-hak mereka terhadap tanah adat mereka. Di sini juga ada dikatakan oleh Encik Mustafa Along bahawa komuniti orang asli itu sendiri, mereka juga haruslah berusaha dan juga bersatu dalam dan berani untuk berdepan dalam mendapatkan informasi dan juga mempertahankan hak-hak mereka, dan barulah mereka boleh lihat changes itu akan berlaku. So saya juga ingin menunjukkan soalan yang sama kepada Cik Nur Sakinah Omar. Apakah yang anda rasa caranya efektif untuk membawa suara orang asli ke platform-platform utama? Ya, bagi saya samalah, cuma kita perlu, ada banyak NGO yang nak tolong masyarakat orang asli, cuma perlu datang kepada kita lah. Kita akan sentiasa tolong dengan mungkin ada hubungan dengan setengah pihak media, ataupun kita boleh postkan kepada media sosial. Jika hendak lebih kepada orang muda, media sosial ada banyak, dan macam dalam gabungan PHS KLU kita ada sokongan dari pihak-pihak seperti kami, Kelima Aisyah Malaysia dan Misi Solidarity, iaitu NGO yang lebih kepada rakyat yang muda sikit lah. Kalau mereka akan buat infografik, benda-benda yang senang dicerna oleh rakyat, supaya isu ni bukan setakat orang asli tanggung seorang lah. Kita akan
cuba ambil orang lain untuk tengok isu ni dan sokong isu ni dan apa cara yang boleh. Ya, betul ya. Dengan adanya aktiviti yang dilakukan oleh NGO sebagai contoh seperti Greenpeace, kami dan lain-lain dalam membuat infografik yang lebih sukar untuk dia fahami oleh masyarakat yang lain mengenai permasalahan yang berlaku terhadap orang asli dan juga masalah mereka dalam berjuang untuk tanah adat mereka adalah amat berfungsi dan berjaya sekiranya dilakukan dengan betul dan dilakukan di social media untuk mendapatkan perhatian masyarakat yang lain. Terima kasih Cik Nur Safina. Untuk soalan yang seterusnya, saya akan membaca soalan daripada Cik Sheila Julis yang ingin bertanya kepada Encik Mustafa. Bolehkah Encik Mustafa berkongsi secara lebih lanjut tentang 4 jenis pemilikan tanah adat orang asli bersama penggunaannya dan bagaimana pemindahan ke RTS memberikan impak kepada kehidupan tradisional orang asli dari segi pembahagian harta tanah adat? Okey, bila bercakap tentang tanah adat, sebenarnya tanah adat itu adalah satu kuasaan tanah yang didalami oleh kelompok orang asli tertentu. Contohnya di sini wilayah tanah adat Uyas kan. Jadi sebenarnya tanah adat tu merupakan satu wilayah tersendirilah bagi sesuatu kaum orang asli. Jadi di dalam tanah adat tu sebenarnya tanah adat itu adalah satu kuasaan yang merakami pelbagai aspek. Jadi kita ada tempat-tempat sejarah, tempat-tempat keramat, kita ada dusun-dusun lama, kita ada kubur-kubur lama. Tanah adat itu macam satu tempat yang membentuk jati diri orang asli. Jadi macam di Kelantan, macam saya kata tadi, ada kawasan perumahan, kawasan-kawasan yang boleh kita bina kampung, ada kawasan-kawasan kubur, ada kawasan-kawasan pemburuan, ada juga kawasan keramat sejarah yang kita langsung tak boleh masuk dan usik. Jadi tanah adat itu adalah satu kawasan yang lengkap bagi orang asli. Kita ada farmasi, kita ada tempat mencari sayur-sayuran, kita ada tempat pemburuan, ada tempat-tempat yang merangkumi kegunaan ataupun kehidupan. Jadi contoh kalau malam ni kita nak bersewang, kita tahu ada satu bukit yang memang ada pucuk-pucuk hutan yang kita gunakan untuk bersewang. Jadi kita pergi ke sana. Kalau kita contoh nak memburu ikan, kita tahu sungai mana paling banyak ikan. Jadi dalam tanah adat tu ia merakami pelbagai aspek dalam kehidupan asli dah. Dari segi pengamalan budaya, tradisi, adat, pantang larang. Jadi dalam tanah tu memang satu ikatan yang kuat lah antara orang asli dan tanah adat itu sendiri. Jadi tanah adat tu dia memang pada kami, saya tak tahulah apa 4 jenis tanah adat tu, tapi yang saya tahu adalah tanah adat tu adalah satu kawasan yang dijaga oleh satu komuniti secara khusus, yang mana tanah tu mereka gunakan secara terus menerus dan turun temurun lah. Jadi tanah adat tu memang beribu tahun kita duduk di sana, kita tak pergi, kita tak datang dari mana, kita takkan pergi ke mana. Jadi kita cuma berpindah hanya untuk pastikan bahawa hutan tu dapat pulih selepas kita buat kawasan pertanian. Jadi ada kawasan-kawasan lah. Contoh ada 5 kawasan yang kita bergilir. Jadi sebenarnya dalam sekarang asli kita ada cara pertanian bergilir balik. Jadi selepas tahun-tahun tertentu kita akan biarkan dia pulih ke belukar dan jadi hutan balik. Jadi macam itulah tanah adat tu memang, kalau nak kata tu memang nadi lah kepada identiti dan jati diri orang asli. Jadi soalan kedua, bagaimana RTS tu mengganggu ataupun mempengaruhi kehidupan tradisi? Pada saya memang sangat-sangat mempengaruhi lah. Kehidupan orang asli dengan hutan itu memang sangat rapat. Jadi kalau tanpa hutan, sebab apa yang menjadikan kita orang asli, kami orang asli adalah pengamalan budaya adat tradisi itu tadi. Jadi kalau kami tidak lagi bersewang, tidak lagi berpakaian secara tradisi, itu pun telah dijelaskan dalam Akta 34 lah,
bahawa orang asli itu boleh ibu bapanya harus orang asli, bertutur dalam bahasa orang asli, mengamalkan adat budaya orang asli. Jadi jika kita dah pindah ke RPS, contohnya kalau di Gomusang, RPS Kuala Betis lah. Tujuan kerajaan meminta orang asli untuk pindah ke RPS adalah bagi memberikan peruntukan prasarana yang lebih elok. Pada saya, orang asli tidak juga moden, tidak juga mendapat prasarana yang elok, tapi dalam masa yang sama kita hilang budaya. Dia macam yang dikejar tak dapat, yang dikendong bersiciran. Jadi itu yang sedang berlaku lah. Okey, kerajaan cuba buat RPS untuk beri prasarana yang sempurna untuk orang asli. Tapi rumah PPRT pun tak dapat, jalan berturap pun tak ada, elektrik pun tak ada, air bersih pun tak dapat. Lepas tu kita hilang kita punya identiti. Sebab kita nak bersewang perlu ada tanah adat lah. Macam di RPS Kuala Betis, nak cari pucuk untuk bersewang perlu naik motosikal sampai 16, 17, 18 km daripada kawasan kampung. Kalau dulu jalan kaki je, dalam 30 minit, 20 minit dah boleh dapat. Jadi pada saya lah, RPS adalah sebuah rancangan yang gagal lah. Tidak menjadikan orang asli moden, dan dalam masa yang sama tidak menjadikan orang asli sebagai orang asli sebab dah tak boleh amalkan adat. Jadi itu dua jawapan saya kepada dua soalan Cik tadi lah. Terima kasih Encik Mustafa atas jawapan yang amat panjang lebar. Saya agak bersetuju tentang RPS kerana saya merupakan seperti saya inform tadi kan, seorang orang asli daripada Kampung Bukit Nanjang, iaitu kampung orang asli pertama yang telah diurbankan dan dimodernisasikan, di mana kami kehilangan tanah adat kami di Bukit Lanjang. Dan ianya agak menyukarkan kami untuk meneruskan tradisi keluarga kami seperti contohnya berburu ataupun memungut hasil hutan ketika musim-musim tuaian hasil hutan tersebut. So seterusnya kita ada satu soalan terakhir, dan untuk soalan terakhir ini saya ingin bertanya kepada Puan Rosnah dan juga Encik Mus selaku wakil daripada komuniti orang asli. So soalannya adalah daripada Nur Syamimi Jafri, untuk yang berbunyi begini: untuk masa sekarang, apakah peluang ekonomi utama masyarakat orang asli kerana pada masa yang sama terkesan dengan pandemik dan juga PKP? Mungkin Puan Rosnah boleh mulakan. Peluang ekonomi pada masa pandemik COVID-19 ni, macam kampung saya lebih tertumpu pada pekebun kelapa sawit. Dan selain daripada tu, cucuk tanam, jual sayur, ada yang juga jual kraft tangan lah semasa pandemik ni. Maknanya kami bersyukurlah ada kebun, bercucuk tanam, ada yang mengutip hasil hutan untuk dijual pada pihak luar lah. Okay, terima kasih Puan Rosnah. Ya, untuk memungut hasil hutan untuk dijual kepada para pihak luar. Untuk Encik Mus mungkin boleh jawab soalan yang sama. Apakah peluang ekonomi utama masyarakat orang asli kerana pada masa yang sama terkesan dengan pandemik dan PKP? Bila bercakap tentang peluang ekonomi lah, jadi rata-rata di Kelantan kita tak ada ladang sawit lah. Ada pun kebun getah yang kecil, tidak banyak. Jadi sebenarnya sebelum pandemik pun, kalau bercerita tentang ekonomi bagi masyarakat orang asli yang tinggal di pedalaman Kelantan, kita masih agak ketinggalan lah. Jadi sebenarnya macam yang saya katakan awal tadi lah, kami hidup dengan masuk dalam hutan, berburu dan mengutip hasil hutan. Jadi isu sekarang berlaku apabila sebahagian daripada, boleh dikatakan 40% daripada sumber makanan tu kami dapatkan dari bandar yang berdekatan lah. Dan selebihnya tadi kami ambil sama ada dengan bercucuk tanam ataupun
apa yang kami dapatkan di hutan lah. Jadi bila kita bercerita tentang peluang ekonomi itu memang buat masa sekarang ni agak tertutup lah bagi yang tinggal di pedalaman. Yang tinggal 2-3 jam dari jalan besar tu memang agak terimpit lah. Pertama, kalau dulu kalaupun kita tak dapat barang makanan daripada bandar berdekatan, kita boleh berburu ataupun boleh dapatkan hasil-hasil tanaman lah. Tapi sekarang nampak semakin sukar lah. Pertama, sebab krisis yang sedang berlaku di antara manusia dan haiwan. Macam di Kelantan, kebanyakan kampung-kampung orang asli yang kita hidup dengan mengusip hasil hutan dan bercucuk tanam tadi dimusnahkan oleh hidupan liar. Macam gajah, beruang, babi hutan. Ini berlaku apabila hutan-hutan yang diduduki oleh gajah-gajah ni tadi telah habis, ditebang lah. Jadi itu krisis. Jadi nak cakap peluang tu memang tak ada peluang. Tapi di kala krisis ni, pandemik ni, kita semakin tertekan lah untuk sara keluarga beri makan anak bini kan. Jadi memang tekanan tu sangat kuat lah kalau di Kelantan, sebab keliling Kelalang memang kawasan perkampungan asli kebanyakannya adalah ladang. Jadi bila kita bercucuk tanam sikit, maka babi pun akan masuk. Kalau kita nampak pisang banyak, beruang masuk, gajah masuk. Jadi nak cakap peluang memang tak ada. Memang tak ada peluang. Dan rasanya kerajaan pun memang tidak menyediakan peluang yang mencukupi lah. Peruntukan yang ada untuk program usahawan orang asli pun sangat sedikit peruntukan yang disediakan. Jadi memang tak ada lah. Jadi sekarang ni memang bergantung sedikit dengan duit bantuan kerajaan dan juga kebun-kebun yang kita tanam berdekatan rumah lah. Jadi peluang ekonomi memang tak kala pandemik ni memang buat orang asli di pedalaman Kelantan memang tak ada lah. Okey, itu saja. Terima kasih Encik Mustafa. Saya juga ingin berkongsi bahawa baru-baru ini pada bulan Julai tahun ini, di mana terdapat satu kes yang telah dilaporkan di surat khabar tempatan, iaitu seorang orang asli daripada kampung Badak Pos Bihai telah baru-baru ini kita telah terkesan di mana seorang orang asli pada kampung Badak Pos Bihai yang telah diserang oleh harimau ketika berada di dalam kawasan kampung, bukannya kawasan hutan. Mungkin ini adalah merupakan salah satu impak yang negatif berlaku kepada masyarakat orang asli akibat kemusnahan hutan dan juga pembalakan yang tidak dikawal secara berleluasa. Memandangkan orang asli merupakan mereka yang paling dekat di hutan, dan segala impak yang pertama akan berlaku akan mengenai kampung dan komuniti orang asli itu sendiri. Dan juga mengikut kepada statement daripada Encik Mustafa sebentar tadi bahawa kerajaan juga kurang dan tidak ada program ataupun bantuan yang diberikan kepada usahawan orang asli dalam mengharungi pandemik ini, dan ini juga menyukarkan mereka untuk memperbaiki ekonomi mereka setelah negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19 selama lebih kurang tempoh 2 tahun. So maka dengan soalan terakhir tersebut, berakhirlah sesi webinar kita pada hari ini, dan kami di Internews ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panelis dan juga peserta-peserta yang lain yang hadir dan para hadirin kerana telah berkongsi pendapat yang amat berharga dalam kita memahami demokrasi alam sekitar, akses maklumat, urus tadbir dan penyertaan komuniti pada kita Malaysia. Kesimpulan yang boleh didapati dalam perbincangan pada hari ini ialah akses kepada maklumat, ketelusan dan penyertaan komuniti dalam membuat keputusan penting untuk memastikan demokrasi alam sekitar yang dipraktikkan bermakna dan boleh membawa kebaikan dan juga kesejahteraan kepada semua pihak, bukan sahaja daripada pihak kerajaan tapi masyarakat setempat dan juga komuniti orang asli. Diharap semua perkongsian pada hari ini dapat memberikan pendahan kepada semua mengenai situasi semasa terhadap isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar dan hutan yang kita ada.
kepada mereka yang terlepas menyertai webinar hari ini, jangan risau kerana klip webinar yang dirakam akan tersedia dengan sari kata dalam bahasa Inggeris dalam tempoh 2 hingga 3 minggu di lawang web Internews dan juga YouTube channels Internews. Dan sebelum saya menamatkan majlis kita hari ini, izinkan saya untuk memetik petikan daripada Mahatma Gandhi. Beliau merupakan seorang penulis buku dan juga wartawan yang berasal daripada India, di mana beliau menyatakan bahawa environment, saya ikut sini ya, environment is no one property to destroy, it's everyone responsibility to protect. Yang bermaksud dalam bahasa Malaysia, alam sekitar bukanlah harta benda sesiapa yang boleh dimusnahkan. Semua orang ada tanggungjawab untuk melindunginya. Okey, justru itu sahaja daripada saya, dan sekiranya terdapat sebarang kesilapan, saya minta maaf dan sekian, terima kasih kepada semua.